Pagi ni yang sidang akhbar ni adalah daripada ahli-ahli parlimen PAS di Selangor. Hanya malangnya pagi tadi Dr. Zul yang Kuala Selangor sepatutnya dia dapat hadir, tapi dia kata ada masalah sikit dekat Kuala Selangor. Dia terpaksa turun Padang. Dia berada dekat jeti kat Kuala Selangor tu. Lalu dia tak dapat hadir lah. Yang bersama saya yang ada ialah yang berhormat dari Hulu Langat, iaitu Dr. Cik Rusli dan saudara Mak Jan, iaitu pengarah Dusun Tua, iaitu bersama dengan Dr. Cik Rusli lah. Dan di sebelah kanan saya ialah saudara Azmi yang merupakan sebagai PA lah kepada Dr. Siti Mariah. Dr. Siti Mariah pun kata sepatutnya dia pun hadir, tetapi oleh kerana ayah dia di Kedah tak sihat, lalu tak dapat hadir. Lalu sepatutnya ada empat lah ahli parlimen seperti mana yang kita rancang pada asalnya. Tetapi oleh kerana kita PAS yang di Selangor ni ada 4 dia ahli parlimen, so sepatutnya 4 lah yang hadir. Tetapi oleh kerana sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, maka 2 saja hadir dan wakil daripada Dr. Maria. Wakil daripada Dr. Zul tak sempat oleh kerana pagi ni dia terpaksa pergi, so it was a last minute punya change in plan lah. So ada beberapa isu lah yang kita nak tarik perhatian rakyat Malaysia dan khususnya warga Selangor lah. Yang pertama ialah tentang isu kemasukan kapal Israel di Pelabuhan Klang. Lalu ni memang merupakan satu perkara yang kita merasakan satu perkara yang tak boleh diterima lah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan di mana kononnya kita ni, negara Malaysia ni tidak ada apa-apa hubungan diplomatik dengan Israel. Lepas itu kononnya lah Malaysia ni dan kerajaan Malaysia ni juara kepada perjuangan rakyat Palestin, Tetapi kita cukup terkejut apabila didedahkan bahawa kapal-kapal Israel biasa berlabuh di Pelabuhan Klang. Walaupun dikatakan mereka hanya berlabuh tetapi tak dibenarkan berpijak atas bumi Malaysia ini. Kononnya itulah satu ketegasan yang nak ditunjukkan oleh Perdana Menteri. Tapi ini kata ketegasan olok-olok lah. Kapal tu dibenarkan masuk dalam perairan Malaysia, berlabuh di Pelabuhan Klang, dan dari segi rekod perniagaan, kita di antara negara-negara yang di bawah yang ke-20 yang trading partner Israel. Ini mengikut maklumat-maklumat yang telah didedahkan kemudiannya oleh beberapa pihak. We are a very strong trading partner with Israel, yang mana di antara produk yang terpenting adalah minyak kelapa sawit, yang mana saya rasa semua peneroka Felda yang bertungkus lumus menghasilkan tanaman-tanaman dan menghasilkan produk dan sebagainya, mungkin mereka pun rasa dikhianati oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional, yang tanpa disedari mereka hasil usaha-usaha mereka menjadi bahan yang disampaikan ke Israel. Lalu ini adalah merupakan satu keadaan yang kami sebagai ahli parlimen di negeri Selangor, yang mana Pelabuhan Klang pun terletak di negeri Selangor, kita merasakan ianya satu perkara yang tidak boleh diterima, dan kita minta satu penjelasan yang serius yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, bukan penjelasan main-main yang seperti mereka hanya berlabuh tetapi mereka tak pijak atas bumi Malaysia dan sebagainya. Perairan Malaysia tu pun rakyat kita punya juga, dan perniagaan yang dilakukan pun satu perniagaan yang membantu Israel. Lalu kita minta yang sikap hipokrit yang ditunjukkan oleh kerajaan Barisan Nasional ini dihentikan. Jangan lihat isu Israel dan Palestin ini sebagai isu politik, untuk nak dapat meraih sokongan politik, untuk nak main tuduh-tuduh satu sama lain. Awak ejen Israel, kami anti Israel, dan sebagainya. Dia kutuk Datuk Seri Anwar Ibrahim
dengan begitu hebat, ya. Kalau PAS nak kritik tu satu hal, kerana kita mempunyai pendirian yang tegas dan memang kita tak buat apa-apa dengan Israel, ya. Tetapi untuk UMNO dan Barisan Nasional lah, ya, nak mengkritik, nak tunjuk Anwar ni ejen Israel, sedangkan kapal Israel boleh masuk lah, apalah dan sebagainya. Itu satu tahap hipokrisi yang jelas dan nyata, ya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah lebih baik, ya, kalau nak bandingkan dengan pendirian UMNO Barisan Nasional, ya, kerana nombor satu, paling kurang Datuk Seri Anwar dia mengiktiraf Hamas, ya, dan pernah berjumpa dengan pimpinan Hamas, ya, seperti Khalid Mashal, ya. Sedangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak mengiktiraf Hamas, ya, hanya mengiktiraf Fatah, ya. Dan dalam satu persidangan antarabangsa yang diadakan di Kuala Lumpur, kalau tak silap saya dalam 2 ataupun 3 tahun yang lepas, wakil Hamas dihalau keluar, ya. Yang mewakili Palestin adalah wakil Fatah, dan hingga ke hari ini wakil Palestin boleh dikatakan sebagai kedutaan Palestin dekat Kuala Lumpur adalah wakil Fatah, ya. Hamas tidak diiktiraf oleh UMNO Barisan Nasional, ya. Dan pemimpin-pemimpin UMNO pun telah bertemu dengan pemimpin-pemimpin Israel, ya. Yang terbaru ni kes Zaid Hamidi, yang telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel dulu dalam keadaan yang macam di Perancis, dengan keadaan yang macam sorok, sampai bila ditanya akhirnya dia kata kerana Israel tu minta nak jumpa kita, ya. Lalu kita layan, jumpa dekat hotel, ya. Lalu ini semua permainan dan pembohongan yang mana rakyat Malaysia tidak insya-Allah tidak akan mudah tertipu. Bagi kita mendesak kerajaan Barisan Nasional jangan gunakan penderitaan rakyat Palestin sebagai bahan politik murahan, ya, untuk nak tunjuk mereka pro Palestin dan sebagainya untuk nak dapatkan sokongan, tetapi sebenarnya mereka hanya berpura-pura, ya. Kepura-puraan ni perlu dihentikan, ya. Kalau kamu betul-betul kata tak nak iktiraf Palestin, Israel, tak nak bekerjasama dengan Israel, maka zahirkan, ya, dalam tindakan kamu, ya. Nombor satu, hentikan kemasukan kapal-kapal Israel ke dalam perairan Malaysia, hentikan perdagangan dengan Israel. Nombor tiga, nombor dua, hentikan perdagangan dengan Israel. Nombor tiga, tamatkan khidmat APCO tu sebagai penasihat kamu, ya. Tamatkan khidmat APCO sebagai penasihat kamu, ya. Ini oleh kerana APCO penasihat, itulah mungkin di antara sebab kenapa kerajaan Malaysia ni pun dalam isu Syria ni pun dia tak berani, ya, dia tak berani nak mengambil satu pendirian yang tegas, ya. Masih very ikut line Amerika Syarikat, ya. Ini yang kita nak highlight lah, ya. Sebagai ahli parlimen di negeri Selangor, kita tak redha dan kita tak menerima amalan yang dilakukan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional, ya. Mungkin kalau Dr. Cik Rosli ada apa-apa nak tambah? Okey. Tuan-tuan semua tahu bahawa kapal Israel tu bila masuk dah ada demonstrasi dan sebagainya. Kita pun mengucapkan tahniahlah kepada rakyat Malaysia yang telah sanggup untuk turun, ya, dan membantah tindakan kerajaan yang mengkhianati rakyat dan mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka oleh peneroka Felda, yang tidak sedar bahawa hasil usaha-usaha mereka akhirnya, ya, menjadi bahan untuk menyokong ekonomi di Israel. As far as PAS is concerned, that is our stand, ya. Dan kita yakin bahawa Pakatan Rakyat yang merupakan parti yang mementingkan soal keadilan, soal hak asasi manusia, ya, soal pembelaan kepada golongan yang dizalimi, akan menerima, ya, pendirian itu, kerana tidak ada mana-mana pihak yang boleh menafikan bahawa Israel itu adalah sebuah negara haram yang diwujudkan atas penderitaan dan darah dan tangisan berjuta-juta rakyat Palestin, ya.
pengiktirafan kepada Israel kalau ikut apa yang disebut oleh Anwar Ibrahim pun bukanlah pengiktirafan, tetapi soal nak jaga keselamatan Israel dan sebagainya, itu pun bersyarat, ya. Ini pun saya rasa tuan-tuan yang semua sebagai wartawan telah pun membaca kenyataan penuhnya lah. Kalau tak baca lagi, kena letak jawatan lah sebagai wartawan lah. So kalau dah baca dah, sudah jelas bahawa dia hanya menyebut tentang soal nak jaga keselamatan Israel tu selepas dia menegaskan kepentingan dan pengiktirafan terhadap Palestin oleh Israel itu. Itu didahulukan. Barulah atas syarat itu, barulah soal nak jaga keselamatan dan kepentingan Israel disebut. Tapi akhbar tempatan dia dia putarkan berita itu, dia putar belitkan berita itu. Okey. Berkenaan dengan penjelasan daripada YB Khairi Jamaluddin berkenaan dengan masukan kepada kapal Israel ni lah. Katanya ia dibuat hanya kepada MNC, multinational company, ataupun perdagangan tu melalui third party lah, dan dia disetujui oleh kabinet pada 96, dan pada ketika itu Menteri Kewangan adalah Datuk Seri Ahmad Zahid. Jadi sekiranya Pakatan Rakyat memerintah kerajaan pusat, apakah perkara ini akan dihapuskan dan bagaimana nak penjelasan kepada Pakatan Rakyat? Kita bagi PAS, kita tidak mengiktiraf Israel, sama ada direct ataupun through third party. Ni kisah kaum Bani Israel yang pasang jala pada malam hari Sabtu kerana dilarang untuk menjala pada hari Sabtu. Lalu dia pasang jala pada hari Jumaat waktu malam. Hari Sabtu dia tak ambil ikan, tapi hari Ahad dia dah ambil ikan dia. Lalu kerja dia tetap dia dapat. Kita tak naklah benda-benda macam tu, menipu, nak cari kaedah-kaedah yang putar belit untuk nak capai apa yang sebenarnya yang kita tak patut. Yang bukan kita tak iktiraf Israel. So dari segi perniagaan, sama ada through third party ke apa ke, it is not acceptable. Itulah. Tapi kenyataan hari yang disebut tu saya rasa bercanggah dengan amalan. Sebab saya berpengalaman masa saya di UKM dulu, peralatan yang datang daripada Israel disupply oleh Singapura. Kemudian apabila diketahui bahawa peralatan itu daripada Israel, walaupun disupply melalui Singapura, ditarik balik semua. Maknanya tak betul lah. Maknanya kalau kita tengok stand kerajaan pusat dulu, maknanya apa saja barang daripada Israel tak dibenarkan masuk, walaupun melalui third party. Tapi kenyataan yang hari sebut tu saya rasa bercanggah dengan dia punya amalan lah. Itu yang referring pada tahun 1990-an lah, bila Dr. Cik Rosli sebagai orang yang bekerja di UKM. Saya rasa pada ketika itu memang walaupun apa yang Khairi sebut tu adalah begitu, tetapi hakikatnya kita lihat amalan yang dilakukan adalah berbeza. Banyak benda-benda yang buatan daripada Israel yang direct lah. Kita tak diterima. Ni direct ni, kapal ni datang daripada Haifa, direct masuk ke Pelabuhan Kelang. Is a direct punya shipping operation. Is a Israeli ship. Bukan satu perkara yang boleh kita selindung lah.